Sejak Nabi Adam alaihissalam sampai hari ini 2020. Hari ini ada 7 bilion orang manusia yang hidup. 7 bilion. Sejak zaman Nabi Adam, kita tak tahulah berapa ratus bilion. Manusia yang paling kuat bersedekah. Nombor 1, tiada tandingan. Orang itu namanya, tuan-tuan ambil maklumat ni. Nama dia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Senang je jawapan dia. Nabi Muhammad. Manusia yang paling tinggi ibadat dia dalam alam ni. Bahkan bukan manusia, makhluk keseluruhannya. Sahabat pernah cakap tak bab sedekah Nabi? Pernah? Satu sahabat dia kata dalam satu hadis yang sahih, dia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Bahwasanya manusia yang paling pemurah di kalangan kami. Tengok Ibnu Abbas ni hidup zaman Nabi. Dia hidup dengan Nabi. Dia jadi syura lepas Nabi wafat. Selepas Abu Bakar wafat, dia jadi ahli syura zaman Sayyidina Umar sebelum umur 15. Punya alim. 6,000 ayat Quran. Lepas Nabi doa kat dia, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. 6,000 ayat Quran, kata Ibnu Abbas, tak ada satu ayat yang aku tak tahu tafsiran dia. Tu doa hak tuan-tuan duk baca tu, doa yang Nabi doa untuk Ibnu Abbas. Sayyiduna Ibnu Abbas, nama penuh dia Abdullah Ibn Abbas ni, dia kata waktu kami hidup, kami melihat manusia yang paling pemurah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin malam ni ramai kita tak tahu. Kita duk bayang kawan ni. Kita bayang Abdul Rahman bin Auf, kita bayang Abu Bakar. Abu Bakar ada satu peperangan, Nabi suruh bawa harta yang ada di rumah. Sahabat yang bawa paling banyak sekali wang ialah Abu Bakar. Bila Nabi tanya berapa ringgit kamu tinggal di rumah, dia kata bawa semua. Zaman hari ni nak mudah faham, hak ada dalam dompet, hak ada dalam bank, hak ada bawah tilam, dia bawa semua. Nabi kata tinggal berapa ringgit. Ringgit tu saya terjemah bahasa kita hari ni bagi mudah faham. Nabi tanya tinggal berapa ringgit di rumah, dia kata semua. Apa yang kamu tinggalkan untuk ahli keluarga kamu? Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Dia paling banyak. Kenapa Ibnu Abbas tak kata Abu Bakar yang paling banyak, yang paling dermawan? Jawapan dia, bila Abu Bakar bersedekah, dia sedekah semua duit ringgit dia, tapi tanah, kebun, ladang, binatang ternak dia ada tak? Ada. Tapi kalau Rasulullah, kalau dia sedekah, kalau Nabi sebut semua tu, semua di rumah hanya tinggal air kosong saja. Itu yang berlaku. Bukti dia bila orang main kat Nabi minta duit zakat, duit apa kan. Macam hari ni lah permohonan duit zakat apa semua pergi ke Rasulullah. Nabi pun beritahu, sekarang sibuk, pergi ke rumah aku minta, beritahu kata Rasulullah suruh datang minta dinar ataupun dirham yang ada kat dalam rumah. Orang Islam dari satu dunia waktu tu tak ramai lagi. Ada hanya ratusan ribu. Tapi mereka datang kerap, ada yang minta zakat, ada yang datang minta bantuan dan sebagainya. Satu rombongan ni main minta, kemudian Nabi kata, pergi tanya rumah isteri aku, nama fulan, rumah fulanah, isteri Rasulullah. Tapi Rasulullah suruh datang minta berapa duit yang ada di dalam rumah yang berbaki yang Nabi tinggalkan.
Isteri Nabi jawab, di rumah ni tiada berbaki 1 dirham pun kecuali air kosong saja. Pergi balik ke masjid, ya Rasulullah, isteri kamu jawab hanya tinggal air kosong. Nabi kata tak apa, pergi rumah isteri yang kedua. Apa yang ada, bagi tahu Rasulullah suruh keluarkan ke semua. Pergi rumah isteri kedua, ma indana syai'un illa ma. Di rumah kami tidak ada harta kecuali air kosong. Isteri kedua jawab. Perdana Menteri umat Islam ketika itu. Adakah beliau miskin? Nabi ni miskin ke? Kenapa yang tak ada sampai tak ada duit ni? Sekejap kita tengok sirah Rasulullah dari sudut sedekah. Pergi rumah isteri ketiga, jawapan yang sama. 4 jawapan yang sama. 5 sampai ke semuanya memberi jawapan yang sama. Sebab tu ada kisah satu orang perempuan bawa anak dia pergi rumah Sayyidina Aisyah, minta apa yang ada. Sayyidina Aisyah buat keluar kurma 2 biji. Yang tu saja ada di rumah Rasulullah. Nabi tak benarkan dunia berada dalam rumah dia. Satu hadis sahih, Nabi semayang asar, habis solat Nabi tak wirid, Nabi terus keluar. Selalunya Nabi wirid. Wirid ni sunnah lah. Kalau tuan-tuan pergi negeri yang habis semayang bagi salam terus bangun tu bid'ah. Ada di Malaysia ni, satu negeri lah. Habis salam, dia bangun keluar tu. Yang tu bid'ah. Rasulullah habis salam, dia akan wirid. Satu hari habis semayang, Nabi terus bangun. Sehingga melangkah paha-paha sahabat. Sebab sahabat duduk rapat. Kita ni sebab Covid kan. Sahabat duk soft rapat, tapi tak Covid pun tak rapat juga. Berenggang soft tu. Orang Melayu sebab dia duduk tahiyat akhir congek kan. Arab dia duduk tahiyat akhir dia biasa, maka dia rapat. Bila Nabi bagi salam, Nabi terus keluar, langkah sahabat-sahabat semua tengok dan benda tu pelik. Kerana selalunya Nabi akan menghabiskan wirid selepas solat. Yang ada istighfar subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Wirid dan sunnah tu hampir 95% masjid-masjid di Malaysia tidak melakukannya. Saya selit nak bagi tahu sunnah yang dibunuh hari ni. Sunnah-sunnah yang dibunuh. Nabi pun keluar, sahabat bila tengok Nabi terus keluar, sahabat pelik. Ni benda yang Nabi tak pernah buat. Sahabat pun wirid, Nabi masuk dalam rumah, sahabat tunggu. Bila Nabi keluar, sahabat pun tanya, ya Rasulullah, apa yang berlaku? Kamu melakukan satu perkara yang tak pernah kami tengok. Maka Nabi pun bagi tahu, tadi sesudah solat, aku terus teringat di dalam rumah salah seorang isteri aku ada sebentuk cincin emas. Ataupun Nabi sebut emas, sebentuk emas. Saya sebut contoh di sini. Aku teringat lepas bagi salam dalam rumah salah seorang isteri aku ada sebentuk cincin emas. Tuan-tuan, isteri Nabi 11, sebentuk cincin tu ya berbaki hari itu. Maka kata Rasulullah, aku terus keluar mencari cincin itu. Dan baru tadi aku sedekahkan cincin itu fi sabilillah. Kerana aku takut dan malu mati dalam keadaan ada dunia di dalam rumah aku. Kalau sebentuk cincin emas Nabi dah takut dan malu nak menghadap Allah, kita dalam rumah kita ni ada apa? Dalam rumah kita bukan kata dunia, ada seluruh isi dunia dalam rumah kita. Semua ada. Emas mesti ada. Tak banyak pun sikit. Lepas tu Ustaz nak suruh buat apa? Sedekah semua. Esok minta sedekah pula. Ni malah ni nak cerita ni. Benda apa sedekah ni? Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, kalau kita yakin dengan Allah satu hari, iman kita telah pun tinggi dan kuat, kita telah pun yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada Nabi pada satu hari melalui hadis yang sahih.
Direct tanpa Jibril. Wahai Muhammad, bagi tahu umat kamu. Bagi tahu umat kamu. Sesungguhnya aku berkata, ya ibna Adam, wahai anak Adam. Ini nama dia hadis qudsi. Direct daripada Allah kepada Rasulullah ni hadis qudsi. Bagi tahu kepada umat kamu, ya ibna Adam, wahai anak Adam, anfiq, keluarkan harta ringgit kamu. Sedekah-sedekah yang kita sebut ni bukan senyum tau. Duduk rajin senyum je dia atas setiap hari sedekah dah ustaz. Buat layak buruk. Layak buruk sini panggil pak tau, saya sebelah sana panggil layak buruk lah. Nah. Wahai anak Adam, anfiq, bersedekahlah. Berinfaklah. Unfiq alaik. Aku yang akan berinfak dan bersedekah kepada kamu. Aku yang akan menanggung kamu. Kesemua ayat sedekah dalam Quran, kesemua cerita sedekah yang Nabi beritahu, itulah yang diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi bersumpah dengan nama Allah, ma naqasa malu 'abdin min sadaqah. Nabi kata, demi Allah, duit orang yang bersedekah itu takkan berkurang. Takkan kurang. Zahir memang kurang. Dalam poket ada 15, kita keluarkan 10, memang tinggal 5. Tetapi yang Allah janji, dunia sebelum akhirat, aku nak ganti setiap sen tu saya sebut contoh. Setiap sen yang disedekahkan dengan ikhlas, Allah Ta'ala kata aku akan mula ganti dengan 10. Kalau RM1, Allah akan ganti dengan RM10. Paling rendah. Paling banyak ikut iman masing-masing. Ada orang dia bagi RM1, Allah balas 10. Ada orang dia bagi RM1, Allah balas 50. Ikut iman, keyakinan dan keikhlasan orang tu. Maka bina dan didiklah iman itu. Tapi jangan mula banyak terus. Takut bagi-bagi tak ikhlas, habis-habis dah. Mula dari sedikit. Mula dengan RM1 sehari, insya-Allah. Lama-lama dia yakin, dia berani. Sampai dia melihat Allah yang membayar wang itu. Tapi itu bukan tujuan sedekah. Ingat ni saya pesan. Tujuan bersedekah adalah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan jangan bayang berapa Allah nak bagi. Harap-harap 300. Dia bagi RM1, dia kata, ya Allah, bagilah 300 kali ganda. Sebab Allah janji dalam Quran, sedekah ni daripada 10 sampai ke 700 kali ganda. Ada orang RM1, Allah bayar RM700 kat dia. Dunia sebelum akhirat. Antara ibadat yang Allah balas di dunia sebelum akhirat, namanya ibadat sedekah. Ni poin nombor apa saya tak ingat ni. Semua poin ni. Antara ibadat yang Allah balas di dunia sebelum akhirat adalah sedekah. Antara maksiat yang Allah balas di dunia sebelum akhirat adalah menderhakai ibu dan ayah. Hati-hati, rahsia-rahsia sunnatullah. Hati-hati. Ini semua rahsia. Daripada mana nak ambil rahsia ni? Majlis ilmu. Antara ibadat yang Allah balas dunia dulu sebelum akhirat. Dunia pun banyak. Namanya sedekah. Sebab itu Rasulullah kalau dia sedekah semua. Kalau pi rumah baginda Rasul hanya ada air kosong saja. Nabi sedekah semua. Sahabat tiru tak perangai tu? Tiru. Tabi'in tiru tak perangai Rasulullah? Tiru. Sebab tu tadi dalam mukadimah saya sebut, semua orang soleh 1400 tahun yang dahulu hidup, mereka bersedekah tiap-tiap hari. Yang tak sedekah setiap hari, kita. Cukup kedekupnya. Kadang tokek dah. Sekupang bahasa Kedah. 10 sen tak pernah kurangkan. RM1 tak pernah kurang. Barang di kedai dia tu. Tak pernah. Ada yang kedekut.
diciptakan kedekut. Jenuh. Jenuh ni tuan-tuan. Subhanallah.